Buletin Didik 29 Disember bersama saya Zaiti Zubair. Usaha Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM menyuburkan budaya membaca mendapat perhatian Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Tambah Fadlina, langkah itu penting susulan pengiktirafan oleh UNESCO kepada Malaysia yang memilih Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia pada tahun 2020. Fadlina dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, terdahulu beliau menerima taklimat berkaitan dengan usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh ITBM. Antara inisiatif itu termasuk mewujudkan pondok buku sebagai usaha untuk menyuburkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Taklimat disampaikan pengarah urusan ITBM, Sakri Abdullah. Tambah Fadlina, dalam pertemuan itu, beliau turut menekankan agar usaha penterjemahan karya harus fokus terhadap aspek disiplin terjemahan yang ketat bagi menjamin mutu dan kualiti. Beliau mahu lebih banyak karya yang diterjemah mengikut semangat zaman dan generasi. Fadlina juga berharap ITBM akan terus sakti dalam usaha menghasilkan karya yang berkualiti untuk masyarakat Malaysia. Taman Desa Tanjung Damai di Kuala Nerus, Terengganu kini menjadi tumpuan sukarelawan untuk membantu kerja-kerja membersih rumah mangsa yang terjejas banjir. Antara yang turun padang menghulurkan bantuan ialah sukarelawan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Kira-kira 80 penuntut UMT berganding bahu membersihkan rumah penduduk yang hampir seminggu terendam dalam air banjir. Bagi mereka, bantuan yang dihulurkan hanyalah kecil berbanding penderitaan yang ditanggung mangsa banjir. Mereka juga sedar jika tiada orang lain membantu membersih sisa-sisa banjir, ia boleh mendatangkan masalah penyakit berjangkit. Semasa kita orang membersihkan, banyak-banyak pasal kita orang angkat banyak buang barang-barang tuan rumah yang dah banyak rosak, antaranya perabot dan juga sofa. Ada juga yang peti sujud yang rosak, terpaksa lah kita buang barang diorang kan. So kita pun rasa macam berat hati dan juga simpati dekat dengan mangsa-mangsa yang terjejas banjir ni. So apa yang kami, para pelajar UMT ni mampu bantu hanyalah memberi tenaga sahaja kepada para tuan rumah ni dalam membersihkan rumah mereka yang terjejas tu. Saya terpanggil untuk menyertai program ni kerana saya rasa kalau saya letak diri keluarga saya atau diri saya di dalam situasi ni, mungkin saya amat memerlukan pertolongan orang lain. Sebab tak cukup tenaga kerja daripada keluarga saya juga saja. Saya mengharapkan ada golongan-golongan sukarelawan yang lain ataupun badan-badan NGO yang lain dapat tolong turut serta dalam membantu kami untuk membersihkan kawasan rumah. Sepanjang 3 hari kumpulan sukarelawan ini berkampung di Taman Desa Tanjung Damai ini, sebanyak 100 buah rumah penduduk dibersihkan. Ini termasuk 20 rumah kaki tangan dan pelajar UMT yang menyewa di lokasi berkenaan. Bagi penduduk asal Taman Desa Tanjung Damai, mereka seolah-olah sudah lali dengan keadaan itu. Sejak taman perumahan ini mula diduduki pada 2012, sebanyak 8 kali mereka berpindah ekoran banjir. Kerugian dianggarkan mencecah puluhan ribu ringgit. UMT! 6 pelajar dan 2 kaki tangan Politeknik dan Kolej Komuniti di Terengganu menerima sumbangan keperluan asas apabila mereka antara yang turut terjejas akibat banjir. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail. Bantuan diberikan pada program Pasca Banjir Monsun Timur Laut Poli CC 2022. Program turut disertai Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK Abdul Razak Sabtu dan Pengarah Kolej Komuniti Besut Abdullah Dazid atau Abdul Aziz. Selain sumbangan, mangsa turut dibantu dalam kerja-kerja pembersihan dan pemulihan pasca banjir. Untuk tugasan itu, mereka dibantu oleh pasukan Brigade Sukarelawan Kolej Komuniti Negeri Pahang diketuai Pengerusi Brigade Sukarelawan Kolej Komuniti Muhammad Azwan Jaafar. Banjir yang melanda Besut minggu lalu mengakibatkan lebih 8,000 penduduk terjejas. Pelajar dan kaki tangan Politeknik dan Kolej Komuniti antara ribuan mangsa yang terkesan. Usianya baru 6 tahun, namun cekap jari jemarinya menekan papan kekunci piano mengalunkan pelbagai lagu kanak-kanak. Bakat itu dimiliki Muhammad Ammar Fahim Muhammad Faisal, murid pra dari Sekolah Kebangsaan Abi di Kangar Perlis. Mesra dengan panggilan Fahim, kanak-kanak itu merupakan anak kepada pasangan Muhammad Faisal Salim dan Anis Ashikin Nazri.
Antara lagu kesukaan yang selalu dimainkannya adalah Clementine dan Bingo. Berkongsi impian, Fahim bercita-cita menjadi guru muzik suatu hari nanti. Fahim rasa syok tak bila Fahim pandai main tu? Syok lah. Cerita dekat kawan-kawan kat sekolah. Kita Mereka cakap macam mana? masa dulu macam Dia pernah ngajak juga. Siapa nama cikgu yang ajak main tu? tiga senan. Seorang je. Pada awalnya, Fahim dihantar mengikuti kelas muzik bagi melatih dan menajamkan kemahiran motor halus. Ia bagi memantapkan keupayaan menggerakkan otot kecil tangan sebagai persediaan memegang pensel dan menulis apabila masuk ke sekolah. Namun tanpa disangka, Fahim menunjukkan bakat dalam bermain piano hanya selepas beberapa kali menghadiri kelas muzik. Fahim juga cekap membaca not-not muzik dan sering melatih pergerakan tangannya ketika waktu lapang. Kami cari hantar ke keyboard ni lah untuk bagi dia punya jari tu macam ada koordinasi dan orang kata apa, ada gerak balas dia punya soft skill tu lah kan, soft motor dia, motor halus dia tu kan. Tu tujuan utama dia lah. Lepas tu bila tengok pergi 2-3 kelas tu dia boleh kan. Bila dia boleh tu kami pun habaq kat cikgu dia tu, go on lah cikgu kan. Macam tu lah. Tak sangka lah sebab dia macam tak expose pun dekat piano masa dia kecil ke apa, terus hantar je. Lepas tu dia minat. Fahim menyertai kelas muzik sejak awal tahun lalu. Kelasnya berlangsung sekali dalam seminggu selama 45 minit yang diajar oleh Cikgu Hasnan Muhammad Hatta. Kerana kecekapannya bermain piano, Fahim terpilih membuat persembahan akhir tahun di pusat muzik itu dan turut dijemput membuat persembahan pada hari convocation murid pra di SK Abi nanti. Bersua kembali, Kabinet bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan sebuah jabatan atau institusi khas untuk kanak-kanak di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketika ini kerangka penubuhannya masih terbuka dan semua pihak terutama pertubuhan bukan kerajaan NGO serta badan-badan profesional perlu mengambil peluang itu dengan mengemukakan idea masing-masing. Jelas Datuk Seri Nancy, penubuhannya dicadangkan beliau semasa mesyuarat Kabinet sebelum ini. Ketika ini, terdapat satu bahagian dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menjaga hal ehwal berkaitan kebajikan kanak-kanak di negara ini. Jumlah itu tidak sepadan dengan populasi kanak-kanak di negara ini yang mencecah sehingga 9.7 juta orang. Pegawai-pegawai kita dalam proses untuk melihat kepada perkara ini supaya ia khusus kepada kanak-kanak saja dan supaya kita dapat memfokuskan. Bukan orang tak fokus, tetapi oleh kerana bilanya satu bahagian saja dalam JKM, maka mungkin itu tidak mencukupi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke Mama Care di Pusat Transformasi Bandar UTC di Kuching. 5 kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah Tulen dilaksanakan di sekolah-sekolah kebangsaan terpilih di negeri Perak. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata sehingga kini seramai 100,656 daripada 114,377 anak murid beragama Islam menyertai kafah di sekolah-sekolah di seluruh negeri Perak. Kita mengiktiraf sijil ujian penilaian kelas kafah atau UPKK dan sijil rendah agama Islam SRAI sebagai syarat utama permohonan kemasukan ke tingkatan 1 sekolah menengah agama negeri. Beliau menjawab soalan lisan Salihuddin Abdullah Paselinsing yang ingin tahu perancangan kerajaan negeri Perak berkaitan kafah ketika persidangan Dewan Undangan Negeri DUN siang tadi. Jelas Datuk Seri Saarani, inisiatif itu dilakukan bagi mengurangkan jumlah murid tercicir.
Tambahnya, sekolah-sekolah kebangsaan yang terpilih itu ialah Sekolah Kebangsaan SK Seri Selama, SK Ulu Slim, SK Ganda Teluk Intan, SK Datuk Sagor Kampung Gajah dan SK Sungai Ramai Aitawa. Katanya lagi, kempen kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat juga dilakukan melalui pelbagai medium untuk mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan pendidikan kafah kepada anak-anak. Di samping itu, kerajaan negeri juga menyalurkan peruntukan untuk penyelenggaraan dan naik taraf sekolah-sekolah kafah yang disalurkan melalui peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan peruntukan pelbagai projek di pejabat daerah. Persatuan Alumni Meskom Universiti Teknologi Mara UiTM mahu pihak universiti mempertimbangkan pengekalan nama Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media sebagai sebuah fakulti susulan pengumuman penggabungan bersama 3 pusat pengajian pada November lalu. Meskom menyifatkan penggunaan nama baru iaitu Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Media akan menenggelamkan identiti penubuhan Fakulti Komunikasi yang telah melahirkan graduan terbaiknya selama 50 tahun. 3 pusat pengajian berkenaan ialah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media FKPM, Fakulti Sains Komputer dan Matematik FSKM dan Fakulti Pengurusan Maklumat FPM. Jika sekiranya hendak digabungkan juga, kena gabung dengan fakulti-fakulti dalam satu disiplin yang samalah. Bukan Meskom kita gabung dengan Sains Komputer dan Matematik, itu pada pendapat kami tidak bersesuaian lah. Alumni ada, pakar-pakar dalam industri ada, dalam government ada, dalam korporat ada, yang saya ada bersama-sama hari ini kan. Kalau orang-orang dalam industri, orang-orang dalam korporat, orang-orang dalam media sendiri tidak bersependapat dengan penggabungan ni, kita minta betul-betul supaya UiTM mempertimbangkan kita punya proposal tadilah. Menurut Basri, pihak Persatuan Alumni telah mengemukakan surat kepada pentadbiran UiTM awal Oktober lalu namun masih belum mendapat jawapan balas. Difahamkan, pihaknya hanya mengetahui mengenai keputusan itu selepas menerima pemakluman daripada Kementerian Pengajian Tinggi melalui sepucuk surat oleh ketua pengarahnya mengatakan pihak UiTM telah memberi kata putus pada 1 November lalu. Tambahnya, pihak alumni akan melakukan perbincangan lanjut dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan berharap isu itu mendapat penyelesaian sewajarnya. Tambah Basri lagi, saranan Kementerian Pengajian Tinggi berhubung isu itu sebelum ini ialah sama ada melakukan penggabungan antara 3 pusat pengajian tersebut di bawah satu kolej atau menjadikan Fakulti Komunikasi sebagai sebuah fakulti manakala 2 fakulti digabungkan bersama. Jadi itu yang kami maksud. Peminat sejarah kini boleh melawat Bandar Mesir kuno secara virtual melalui Metaverse. Projek dikenali sebagai Metatut dan direka berdasarkan andaian kononnya Raja Tutankhamun telah bangkit semula dan mahu melaksanakan impiannya membina Mesir. Pelancarannya dilakukan serentak ulang tahun ke-100 penemuan makam Tutankhamun. Ia diharap dapat meningkatkan minat orang ramai untuk melawat Bandar Mesir kuno sekalipun secara virtual. Melaluinya, pengunjung boleh melihat ketamadunan Mesir kuno, melawat bandar berkenaan dan mendengar sejarah mengenainya. Ia adalah projek pertama seumpamanya dibangunkan di Mesir. Melalui Metatut, pengunjung boleh menjelajah melalui ruang dan masa lampau, mempelajari sejarah mengenai Mesir, menikmati hiburan dan berinteraksi dengan pihak lain di alam virtual. Metatut mengandungi 4 ruang khas meliputi Lembah Raja-Raja, Dewan Matahari, Istana Akhenaten dan menghayati Dewan Melodinya. Ruang Istana Nefertiti dan Dewan Keagungannya akan dilancarkan tidak lama lagi. Pengunjung boleh menerokai dunia Metatut dengan menggunakan set kepala VR, komputer riba, tablet atau telefon bimbit.
Makam Raja Tutankhamun dijumpai pada tahun 1922. Baginda meninggal dunia pada tahun 1322 sebelum Masihi pada usia 18 tahun selepas 9 tahun memerintah. Projek diilhamkan sebuah syarikat Mesir, Tutera, dengan kerjasama sebuah studio perunding. Sama ada kerana minat atau berselindung di sebalik alasan kitar semula, minat golongan muda Ghana terhadap baju terpakai dari barat semakin meningkat. Menurut aktivis alam sekitar, jumlah pakaian terpakai yang dihantar ke Ghana sudah lebih daripada mencukupi hinggakan negara itu tidak perlu lagi mengeluarkan baju baru. Keadaan itu sukar dikawal kerana kumpulan peniaga pakaian terpakai di ibu kota Accra, Ghana ini turut berkempen menggalakkan orang membeli barangan terpakai. Hujah mereka, barangan terpakai bukan barangan kelas kedua. Bagi yang lebih berani, baju-baju yang masih elok dan berkualiti dijual secara dalam talian. Dan seperti di tempat jualan secara terbuka, sambutan amat menggalakkan termasuk daripada pembeli di negara jiran. Kenyataan yang tidak dapat disangkal oleh mereka, sekitar 40% baju terpakai yang dihantar ke Ghana berakhir di tapak pelupusan sampah. Jumlah itu amat besar, apatah lagi Ghana menerima purata 15 juta helai pakaian terpakai setiap minggu dari negara-negara barat dan China. Ribuan pengguna Twitter di seluruh dunia dilaporkan menghadapi masalah untuk menggunakan platform media sosial itu. Mengikut laman web downdetector.com, pengguna platform media sosial itu ditunjukkan mesej "something went wrong" yang bermaksud ada sesuatu yang silap, dan semua pengguna turut diminta supaya mencuba lagi. Di Amerika Syarikat, lebih 10,000 pengguna Twitter melaporkan mengalami masalah untuk menggunakan platform itu sejak jam 8 pagi tadi. Beberapa lagi pengguna pula mendakwa notifikasi Twitter mereka tidak berfungsi. Stesen TV CNN dalam laporannya menyebut pemilik Twitter, Elon Musk, dalam reaksinya berhubung insiden itu ada mengeluarkan kenyataan bahawa Twitternya masih berfungsi. Musk sebelum ini pernah berjanji akan meletakkan jawatan sebagai ketua eksekutif sebaik beliau menemui pengganti yang sesuai. Musk bagaimanapun turut berjanji untuk terus mengetuai beberapa division utama di platform media sosial itu. Di sini adalah salah satu keris yang berkait rapat dengan Kerajaan Negeri Selangor, yang di mana kita boleh nampak dari segi bahannya, materialnya dibuat daripada gading, yang mana pada dulunya dikhususkan untuk golongan raja dan bangsawan, dan kita boleh lihat juga batu kecubung, amethyst, batu yang permata yang juga khusus untuk golongan raja dan bangsawan. Dan kita boleh lihat penggunaan emas lah, seperti yang kita tahu warna kuning adalah warna khas, warna yang khusus untuk golongan sultan, golongan diraja. Dan kita boleh tengok juga jata negeri Selangor, di mana setiap kerajaan Melayu mempunyai jata, lambang untuk menunjukkan wilayah mereka. Laporan sukan, pemilihan pemain remaja bola sepak negara Muhammad Soleh Ahmad Syukri ke Akademi Malaga City FC membuktikan Malaysia tidak ketandusan pemain berbakat. Apa yang penting, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memainkan peranan lebih efektif dalam memastikan hala tuju yang betul demi memperkasakan skuad kebangsaan satu masa nanti. Muhammad Soleh, 17 tahun, menerima tawaran menjalani latihan selama setahun bersama Akademi Malaga City FC di Sepanyol bermula bulan depan. Akademi itu menempatkan pemain-pemain berusia 15 hingga 23 tahun daripada lebih 40 buah negara. Muhammad Soleh, anak jati Terengganu, berkecimpung dalam sukan bola sepak sejak berusia 7 tahun dan mula serius beraksi 3 tahun lalu untuk kelab FC One Goal dari Cyberjaya selaku pemain sayap kanan. Meletakkan sasaran untuk bergelar pemain bola sepak profesional, Muhammad Soleh bertekad mahu menampilkan prestasi yang lebih cemerlang selepas tamat kontrak nanti. Try to main dekat sana, dapat kontrak. If not, if tak ada rezeki, and insyaAllah I'll come back and then hope to play with any clubs in Malaysia that I dapat. Dan insyaAllah if rezeki, my target after this insyaAllah America or US.
Untuk rekod, hampir 10 pemain muda negara sebelum ini pernah memasuki Akademi Bola Sepak serta kelab pembangunan terkemuka di Eropah. Antaranya, Akil Arazi Aziz di Perancis beraksi dengan Akademi Escans, Eli Putra Azril bersama Akademi FC Malaga di Spanyol serta Omar Ryan Kama Azlan di Serbia bersama kelab Red Star Belgrade. 17 hari menjelang aksi sulung Malaysia pada kejohanan hoki Piala Dunia 2023 di Bhubaneswar, Kerala, India, skuad negara mengumumkan senarai akhir 20 pemain petang tadi. Antara yang kembali memperkuatkan skuad kebangsaan, 2 pemain tonggak Marhan Jalil dan Syahril Saabah. Pengurus Pasukan Hoki Kebangsaan, Datuk Mirnawan Nawawi mengumumkan senarai 20 pemain yang akan menggalas cabaran pada Hoki Piala Dunia 2023. Menurut beliau, kriteria utama pemilihan ialah semangat berpasukan selain faktor kekuatan emosi dan fizikal seseorang pemain. Beliau juga merumuskan skuad kebangsaan telah menjalani latihan intensif sejak tahun 2020, antaranya menyertai beberapa kejohanan luar negara selain mengadakan perlawanan pendedahan di Australia dan Eropah. Dan dalam fasa persiapan, kejayaan menjuarai Piala Azlan Shah buat kali pertama dalam sejarah pertandingan antara pencapaian paling bermakna. Bagaimanapun, skuad negara yang dijadual berlepas ke India pada 6 Januari nanti tanpa beberapa pemain utama, Nik Aimar Rozemi, Azrai Aizat Abu Kamal dan Muhammad Syafiq Hassan akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Arul Silvaraj menyerap 4 pemain mengisi kekosongan itu. Antaranya 2 pemain berpengalaman, Muhammad Syahril Saabah dan Muhammad Marhan Muhammad Jalil serta 2 pemain muda, Tengku Nasrul Ikmal Hakimi dan Syahmi Irfan Suhaimi. Kita nak finish top 3 seperti Datuk explain tadi kan. We want to finish top 3. Kalau kita finish top of the pool, it's automatic qualification for quarterfinals. Kita finish second, third, kita akan jumpa dengan pool D, second, third di sana. It can be India, Spain, Wales or England. So that is a target to keluar daripada grup. 16 pasukan akan beraksi pada pusingan akhir di India dan Malaysia memulakan cabaran kumpulan C menentang Belanda pada 14 Januari, diikuti Chile 2 hari kemudian dan New Zealand pada 19 Januari. 3 hari sebelum aksi pertama menentang Belanda, The Speedy Tigers akan mengadakan satu perlawanan pemanas badan menentang Spanyol. Visual seekor anjing diselamatkan selepas semalaman terperangkap di pergunungan Utah, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Ia terpisah ketika mengikut tuannya mendaki berhampiran air terjun Canyon. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum.